Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Salahawati binti Yusof, guru yang akan mengajar awak mata pelajaran sejarah tahun 4 pada tahun ini. Selamat berkenalan semua anak-anak murid. Baiklah anak-anak murid semua. Sebelum cikgu mula mengajar, cikgu nak semua orang ambil buku teks sejarah tahun 4, letak dekat hadapan awak supaya awak boleh rujuk buku teks tahun 4 ya. Ni, buku sejarah tahun 4. Okey, hari ini kita akan belajar unit pertama, mengenali sejarah. Okey, mengenali sejarah. Apa dia sejarah? Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Sejarawan menggunakan pelbagai sumber dan kaedah penyelidikan untuk menghasilkan penulisan sejarah. Dalam unit ini, kita akan membincangkan tentang pengertian sejarah, sumber sejarah, kaedah penyelidikan sejarah, konsep masa dan ruang serta sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey, tapi hari ini cikgu akan fokus kepada tiga sahaja subjek, iaitu pengertian sejarah, sumber dalam sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah. Okey, jadi semua anak murid bersedia dengan buku teks ya. Okey, kita pergi kepada tajuk yang pertama, iaitu pengertian sejarah. Apa dia pengertian sejarah, kelas? Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Okey, dalam buku teks ini ada beberapa sejarawan yang telah memberikan definisi sejarah. Murid-murid boleh baca apa pengertian sejarah daripada Herodotus, daripada Ibn Khaldun dan daripada E.H. Carr. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks. Dalam buku teks ni ada. Okey, cikgu nak awak baca dan faham betul-betul. Kemudian kita pergi kepada sumber sejarah pula. Apa dia sumber sejarah? Okey, sumber sejarah ini memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terbagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Okey, apa dia sumber sekunder? Sumber primer. Okey, sumber primer juga dikenali sebagai sumber pertama. Okey, sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Contoh sumber primer ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan artifak. Okey, itu adalah contoh-contoh daripada sumber primer. Manakala kita masuk kepada sumber sekunder pula, sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal, iaitu sumber sekunder seperti buku, majalah, risalah dan akhbar. Okey, sumber sejarah ini penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Okey, penting semua sumber-sumber sejarah ini kerana ianya adalah bahan-bahan yang akan mencatat ataupun membuktikan sesuatu sejarah itu berlaku dengan betul dan tepat. Okey, kita masuk kepada bab seterusnya, iaitu kaedah penyelidikan sejarah. Okey, kaedah penyelidikan sejarah ini ada beberapa jenis, iaitu kaedah arkeologi, kaedah lisan atau dikenal dengan sebagai sumber lisan, dan kaedah bertulis. Okey, kaedah arkeologi. Apa dia kaedah arkeologi? Ini merupakan satu proses untuk mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari ataupun ekskavasi. Okey, apa yang dicari? Fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Okey, dalam kaedah arkeologi ini dia terbahagi kepada dua lagi. Okey, dua kaedah, iaitu kaedah arkeologi maritim dan arkeologi bawah air. Okey, kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Okey, contohnya tapak kapal karam, struktur purba dan artifak yang mungkin terdapat di dasar laut, dasar sungai atau tasik. Okey.
Kaedah seterusnya pula adalah kaedah lisan. Okey, apa dia kaedah lisan? Kaedah lisan ni merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Okey, ada beberapa langkah dalam kaedah lisan. Langkah-langkah dalam kaedah lisan ini terbahagi kepada 3 langkah. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Langkah kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Dan langkah ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Manakala kaedah yang seterusnya iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis ini merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Okey, ada beberapa langkah juga dalam kaedah bertulis ya. Langkah-langkah dalam kaedah bertulis yang pertama adalah mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Langkah kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Langkah ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Dan langkah keempat pula adalah membuat penulisan. Okey, kalau murid-murid tengok dalam buku teks, ada gambar ya, contoh lukisan pada dinding gua di Tambun Perak. Okey, apabila seorang pengkaji memutuskan untuk membuat kajian, mereka boleh memilih mana-mana kajian yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Okey, kaedah ini memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Okey, penulisan sejarah yang berkualiti dia perlu ada bukti kan? Jadi inilah antara cara-cara untuk mereka mendapatkan bukti yang tepat dan betul. Okey, baiklah murid-murid, kita dah selesai bab yang pertama walaupun kita buat 3 sahaja tajuk. Aktiviti awak pada hari ini ialah menggunakan peta iting salin semula nota dalam buku teks sejarah tahun 4 menggunakan tajuk berikut. Yang pertama, pengertian sejarah. Kedua, sumber dalam sejarah. Dan ketiga, kaedah penyelidikan sejarah. Okey, ada 3 ya, ada 3 peta iting. Cikgu nak awak buat cantik-cantik, snap dan boleh hantar melalui akaun GC masing-masing. Cikgu akan berikan kelas kod dalam grup WhatsApp nanti. Jadi semua orang hasilkan peta iting yang paling kemas dan cantik. Okey, terima kasih. Bye. Kita jumpa lagi lain masa.